Ikhwan Ekonomi bahagian pengajuran pelajaran Mara yang berusaha Encik Wan Aminuddin bin Wan Ishaq, penyelaras program Tahfiz dan Talaki, yang berusaha Puan Zahra binti Zainal Abidin, pegawai penghubung Usim Mara, ahli-ahli jawatan kuasa, para peserta program Taki, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam madani. Mawar menguntung indah menawan di pohon cemara. Selamat datang, salam alwan, awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Majlis memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat kita bersama-sama dipertemukan olehnya dalam majlis perasmian penutup program Tahfiz dan Talaki Mara Pusat Tamhidi 2023. Hadirin sekalian, majlis ini bertujuan untuk menghargai segala usaha peserta program Taki yang telah menjalani serta mengikuti siri kelas hafazan dan kelas talaki semasa tempoh pengajian mereka. Program ini telah pun bermula sejak tahun 2018 di Pusat Tamhidi hinggalah ke peringkat sarjana muda. Program ini telah banyak membantu para peserta dalam mengekalkan hafazan Al-Quran di samping mendedahkan kepada mereka disiplin ilmu agama serta ilmu tafsir dan ilmu fiqh melalui daurah-daurah yang telah dijalankan. Hadirin sekalian, bagi meneruskan majlis kita pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Saudara Muhammad Fauzani Ismail bagi memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang memiliki segala kepujian, dan Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkaulah segala kembali kepada segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis penutup perasmian Taki program Tahfiz dan Talaki Mara Pusat Tamhidi 2023. Allahumma ya fa'alul lima yurid, kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang mampu mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang dapat melalaikan kami. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahrudan wa la matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Fauzani Ismail atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Majlis seterusnya mempersilakan peserta-peserta program Taki untuk membaca dan mengupas ayat-ayat suci Al-Quran dari surah Al-Mu'minun bermula dari ayat 12 hingga 14. Ayat ini menghuraikan peringkat penciptaan manusia bermula dari alam rahim sehingga lahirnya seorang bayi. Huraian ini akan disampaikan dan akan merangkumi dari sudut pertama, dari sudut Islam, dan yang kedua dari sudut sains. Dengan itu, majlis dengan penuh takzimnya menjemput dan mempersilakan saudara Aizat, saudara Aiman dan saudara Zulkarnain untuk menyampaikan perkongsian. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من طين. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari pati yang berasal dari tanah. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. Kemudian kami jadikan pati itu setitis air benih yang pada penempatan yang kukuh. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentukkan dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka yang telah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi sebagaimana yang ayat yang dibacakan oleh sahabat saya sebentar tadi, ia merupakan salah satu ayat yang membuktikan bahawa Al-Quran ini merupakan satu mukjizat yang diturunkan oleh satu kuasa yang lebih besar, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukanlah ia itu satu ciptaan manusia, dan bukanlah ia satu tilikan oleh ahli sihir. Sebagaimana yang kita tahu dari sudut saintifiknya, penemuan embriologi, penemuan berkaitan dengan perkembangan embrio, perkembangan janin di dalam badan manusia itu hanyalah ditemui setelah abad yang ke-19. Dan bagaimana mungkin seorang Arab yang mana pada abad yang ke-7, abad yang ke-6 boleh mempunyai satu ilmu yang begitu terperinci sekali daripada satu peringkat ke satu peringkat kejadian manusia, sedangkan pada abad yang ke-16 penduduk dunia masih lagi mempercayai bahawasanya kejadian manusia itu sepertilah telur ayam, iaitu ia berkembang dengan sendirinya di dalam rahim, kemudian ia keluar sebagai manusia. Dan bagaimana mungkin seorang Arab yang diketahuinya beliau tidak tahu membaca dan tidak mempunyai pendidikan yang formal untuk mempunyai ilmu sebegini. Dan inilah buktinya bahawa ayat ini adalah satu bukti yang sangat jelas bahawa ianya bukanlah datang daripada manusia, bahkan ia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita lihat, bukan sahaja pada ayat ini, dan juga kita lihat banyak kali disebut juga di dalam hadis, selain di dalam ayat-ayat lain juga disebut berkenaan dengan proses yang sama, konsistensinya yang sama. Lalu ia membuktikan lagi bahawa, memperkukuhkan lagi bahawa ianya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada itu, kita banyak mendengar bahawa
sains membenarkan Al-Quran, kan? Sains membuktikan Al-Quran. Tapi hakikatnya sebaliknya, Al-Quran lah yang membenarkan sains. Al-Quran lah yang memperbetulkan fahaman-fahaman yang sebelumnya yang salah, yang karut. Kemudian Al-Quran lah yang menzahirkan ilmu ini terlebih dahulu, lalu kemudian ditemui oleh manusia-manusia pada masa yang kemudian. Jadi Maha Suci Allah yang menciptakan kita semua, dan Maha Suci Allah yang menurunkan Al-Quran kepada hamba-Nya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Aizat, saudara Aiman dan saudara Zulkarnain atas kupasan ayat Al-Quran yang menggentarkan jiwa sebentar tadi. Semoga kita mendapat ibrah dan pengajaran dari kandungan ayat Al-Quran yang disampaikan sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan tayangan multimedia. Tayangan multimedia ini merangkumi aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan sepanjang program Taki ini berlangsung. tempat mana paling sesuai untuk murajiah, untuk ulang hafalan ada dalam solat. Yatim, apa yang terpotong, apa yang diambil daripada binatang hidup yang tidak disembelih, fahuwa mayyitah, maka dianggap bangkai. Bila bangkai maka najis, bila najis maka ia haram. Banyak talk pasal LGBT ni, kita tak masukkan doktor-doktor. Jadi dia bagi ujian agama je kan, sedangkan ramai jugalah antara ni dan tolak agama tu.
Hadirin sekalian, pengisian majlis pada pagi ini diteruskan dengan mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Madya Kem Dr. Juliana binti Jumal, Dekan Pusat Tamidi USIM, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Prof. Madya Dr. Asmadi bin Haris, yang berbahagia Tuan Muhammad Hansah bin Burhanuddin, yang berbahagia Puan Roziah binti Jaafar, yang berusaha Encik Wan Aminuddin bin Wan Ishaq, yang berusaha Puan Zarah binti Zainal Abidin. Kita punya timbalan ikan yang berusaha Encik Muhammad Nasir, ahli-ahli jawatan kuasa, para peserta program TAKI, tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat Al-Quran yang merupakan kalamullah dan mukjizat terbesar. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah kepada zaman cahaya. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hidayah bagi seluruh manusia. Al-Quran adalah kitab yang sempurna yang mengandungi hikmah, ilmu, mukjizat dan rahmat. Al-Quran adalah kitab yang tiada keraguan padanya, yang mengajak kita kepada kebenaran, kebaikan dan keadilan. Al-Quran adalah kitab yang tidak akan berubah atau terpesong, yang menjaga kita dari kesesatan, kejahatan dan kezaliman. Orang yang menghafal Al-Quran adalah orang yang mendapat kemuliaan, yang diberi keutamaan, kehormatan dan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji-janji Allah ke atas mereka yang menghafal Al-Quran adalah janji-janji yang indah, yang mengembirakan. Di antaranya, Allah akan meninggikan darjat mereka di sisinya dan memberi mereka pahala yang besar. Allah akan menjadikan Al-Quran sebagai cahaya dan petunjuk bagi mereka. Allah akan menjadikan Al-Quran sebagai penolong dan teman bagi mereka. Dan Allah akan menjadikan Al-Quran sebagai sebab untuk masuk syurga bagi mereka. Berdasarkan kesedaran terhadap keistimewaan ini, maka Pusat Tamidi telah mengambil inisiatif untuk melaksanakan satu program yang melibatkan penghafalan Al-Quran dan pengajian kitab. Program ini dinamakan TAQI yang merupakan akronim daripada Talaqi dan Quran. Program ini adalah hasil kolaborasi antara Pusat Tamidi dan MARA yang mempunyai visi yang sejajar untuk menghasilkan generasi profesional yang berlandaskan Al-Quran atau professional hufaz. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya berkongsi lebih lanjut berkenaan TAQI, ingin saya mengucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar TAQI yang berjaya menamatkan program ini dengan baik. Hasil usaha dan jerit perih selama ini akhirnya membuahkan hasil yang manis. Segala kenangan yang ditempuh sepanjang program ini berlangsung adalah pengalaman yang tidak akan dapat dilupakan. Tanggal 2018 adalah tanggal bersejarah di mana program TAQI dimulakan, dan saya dimaklumkan pada waktu itu Dr. Asmadi merupakan pengarah Pusat Tamidi. Program ini dibentuk tidak hanya memberikan tumpuan kepada penghafalan Al-Quran, tetapi juga pengajian talaqi dalam bidang fiqh dan tafsir. Antara kitab yang diajarkan adalah kitab fiqh Al-Manhaji ala Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i dan kitab Safwah Al-Tafasir. Sebagai kesinambungan daripada penghayatan tadabbur Al-Quran, pemilihan fiqh dan tafsir sebagai subjek talaqi adalah bertujuan untuk memberikan nilai tambah kepada pelajar supaya dapat memahami Al-Quran secara praktikal, mendalami makna dan pengajaran ayat Al-Quran. Sukatan yang ditetapkan dalam pengajian fiqh ini adalah dalam fiqh ibadah, manakala sukatan dalam pengajian tafsir pula melibatkan tafsir surah-surah pilihan dan amalan. Sesi pertama program TAQI yang telah dijalankan di Kompleks Islam Tuanku Mukhlis pada setiap malam dengan seramai 12 orang pelajar. Jadual kelas ini diselaraskan dengan kalender akademik Pusat Tamidi agar dapat bersepadu dengan minggu pengajaran.
Antara aktiviti yang dilakukan semasa kelas adalah tasmik dan tadarus. Pelajar dikendaki untuk mentasmik hafalan mereka kepada guru tasmik pada setiap malam. Pelajar juga dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil dengan guru pentasmik, dan pada akhir semester akan diadakan penilaian prestasi secara lisan untuk menguji tahap hafalan pelajar. Penilaian ini dilaksanakan oleh pensyarah fakulti yang dipilih secara khusus dan yang mempunyai kelaikan dalam bidang tahfiz. Selain daripada aktiviti kelas hafazan, TAKI juga telah melaksanakan program seperti Mukhayyam dan Daurah. Program Mukhayyam ini sangat penting untuk membantu pelajar mengamalkan hafalan mereka, di mana mereka akan bertukar-tukar menjadi imam untuk solat fardu maupun solat tahajud. Kelas pengajian talaki juga turut diadakan semasa Mukhayyam sebagai pengisian ilmu. Selain itu, beberapa siri daurah telah berjaya dijalankan sepanjang tempoh program TAKI berlangsung. Antara daurah yang telah dijalankan adalah daurah yang berkaitan dengan isu-isu perubatan dari perspektif syariah dan daurah tahsin Al-Quran yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti bacaan Quran. Program daurah ini memberikan faedah kepada pelajar sebagai seorang profesional yang menghafal Al-Quran. Pada penghujung 2019, negara kita menghadapi penularan wabak penyakit yang dikenali sebagai COVID-19. Bukan saja negara kita, tapi satu dunia. Wabak ini menyebabkan ada memberi kesan kepada institusi pengajian di negara ini. Namun TAKI juga tidak terlepas dari kesan ini. Bagaimanapun, TAKI masih diteruskan dengan beberapa pengubahsuaian pada modul TAKI yang disesuaikan dengan situasi pembelajaran secara dalam talian. Kelas tasmik dan talaki masih dijalankan melalui platform dalam talian yang sesuai, dan Alhamdulillah proses tasmik berjalan seperti biasa. Selepas pelajar menamatkan pengajian di Pusat Tamidi dan melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana muda, hanya 10 orang pelajar yang berjaya memasuki kursus perubatan dan pergigian. Proses tasmik masih dijalankan sehingga pelajar mencapai tahun 3. Guru-guru tasmik luar telah dilantik untuk membantu melaksanakan proses tasmik. Guru-guru ini berada di Ampang untuk pelajar pergigian dan seorang lagi berada di Nilai untuk pelajar perubatan. Para hadirin sekalian, Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Ilahi, pelajar-pelajar ini berjaya meneruskan hafalan mereka walaupun terpaksa dengan kesibukan belajar. Kini pelajar-pelajar ini sedang menjalani latihan praktikal di Temerloh, Tampin dan Ampang. Pelajar-pelajar inilah adalah generasi profesional yang menghafal Al-Quran yang akan menjadi contoh dan inspirasi kepada pelajar lain. Meskipun sibuk dengan kerjaan masing-masing, mereka masih lagi mampu mengekalkan hafalan Al-Quran dengan baik. Begitulah sedikit sebanyak sorotan sejarah TAKI dari sejak penubuhannya sehingga penghujungnya. Saya pun baru tahu ni, so saya baca ni pun saya baru tahu. Diharapkan semoga pelajar-pelajar dapat terus istiqamah dengan hafazan masing-masing meskipun program TAKI sudah tamat. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada pihak MARA atas kepercayaan yang tidak berbelah bahagi pada Pusat Tamidi bagi menguruskan program yang penuh barakah ini. Harapnya lepas ni ada ya sambungan TAKI 2.0. Tidak dilupakan juga, inilah yang paling saya hargai, barisan penggerak TAKI dari kalangan guru-guru, especially Ustaz Wan, Ustaz Syukri, Ustaz Hazwan, Ustaz Safi. Okey, ni antara Ustaz Nasir, Ustaz Ustaz Ashraf dan barisan Ustazah Rasmina, Ustazah Khadijah, Ustazah Azmiwati. Tak saya tertinggal. Inilah dia yang saya respect, yang tak ada pada fakulti lain, hanya di Pusat Tamidi. Okay. So terima kasih banyak-banyak yang selama ini memerah otak, membanting tulang bagi memastikan program ini berjalan dengan lancar. Akhir kalam, saya ingin mengucapkan maaf jika ada kekurangan dan kesilapan dalam ucapan saya. Saya juga ingin memohon doa agar kita semua dapat mencintai Al-Quran, menghormati Al-Quran dan menghayati Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dari garungan ahli Al-Quran yang menjurukan ahli Allah dan khusus di sisinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Profesor Madia Kem Dr. Juliana binti Jamal, Dekan Pusat Tamidi USIM atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis pada pagi ini sampai ke kemuncaknya, iaitu perasmian penutup program Tahfiz dan Talaki MARA Pusat Tamidi 2023. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berbahagia Profesor Madia Dr. Asmani bin Haris, Penolong Naib Chancellor Penjanaan dan Kelestarian Kewangan USIM, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis penutup program Taki. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati lagi muliakan pengarah Profesor Madia Dr. Juliana Jumal, mengucapkan alu-alukan selamat datang kepada Wakil MARA Yang Berbahagia Tuan Muhammad Hansah bin Burhanuddin, dan juga Yang Berbahagia Puan Roziah binti Jaafar. Selamat datang kepada program pada pagi ini, program yang kita telah usahakan hampir bermula 2018, hampir 5 tahun kita telah secara kerjasama yang kita telah lakukan, dan juga yang berusaha Encik Wan Amiruddin bin Wan Ishaq, penyelaras program Taki yang berusaha Puan Zahra binti Zainal Abidin, pegawai penghubung USIM MARA. Ini banyak kerja ni. Ahli-ahli jawatan kuasa sekalian, ustaz, ustazah, para pelajar sekalian. Okey, teks ni disediakan sebenarnya, tapi sepanjang mendengar daripada persembahan tadi tu, dia mengimbau kenangan saya pada 2018. Bagi para pelajar, kalau ingat, bila kita ketemu? Kita ketemu di Dewan Tuanku Chancellor, di tingkat atas, di Dewan Makan. Pada ketika itu, semua pelajar ada lagi, 19 orang. Ibu bapa pun ada. Maka ada persoalan kalau kami tidak habis, kalau kami tidak mampu. Jadi kerisauan pelajar adalah nak melengkapkan, saya rasa dia dah senyum dah bila saya sebut ni, nak melengkapkan hafazan itu. Menjadi syarat MARA, seingat saya, adalah sekurang-kurangnya 15 juzuk. Kalau tak tahu saya, betul tak Ustaz Wan? Sekurang-kurangnya 15 juzuk. Jika pelajar yang telah menghafal 15 juzuk, maka lengkaplah 30 juzuk bagi pelajar berkenaan. Maka inilah yang menjadi kerisauan pelajar. Maka pada minggu pertama saya jumpa pelajar, minggu kedua seorang saya gigi dah. Lepas tu seorang lagi tarik diri. Tapi tarik diri sebab mendapat tawaran ke Jordan, ke luar negara. Lepas tu tarik lagi dia makin berkurang. Maka Puan Z lah, pada itu Puan Zahra adalah dulu pendaftar di Pusat Tamidi. Jadi di peringkat awal itu memang Puan Z banyak membantu. Yang bestnya MARA ni, dia cukup yakin dalam kerjasama dalam pembinaan modal insan ini. Bagi yang belum tahu, pelajar-pelajar saya yakin belum tahu bahawa dengan MARA ini kita tidak ada MOA. Betapa yakin MARA untuk menaja, memberikan beasiswa kepada kita. Kalau ikutkan, kalau kita faham MARA itu, dia punya objektif dia, kita tahu golongan sasaran yang bagaimana. Saya tak perlu ulang lah. Jadi how confident they are, MARA, dengan kepada anak-anak yang sepatutnya dibantu. Cuma keunikannya di USIM adalah kita design dia. Perjalanan program ini adalah apabila hasil lawatan TNCAA pada ketika itu, saya join lawatan itu. Pada ketika itu adalah Profesor Datuk Zulkifli sebagai TNCAA. Saya join lawatan ke MARA.
kemudian saya sambung. Challenging dia banyak, cabaran dia banyak. Sebab pada ketika itu yuran pengajian untuk fakulti perubatan yang belum saya lebih oleh kerana pada ketika itu saya pengarah, saya kata Puan Z, kejar je lah, saya kata. Kita ambil satu figure, maklum kepada pengurusan, kita lock je yuran tu. Kalau ikut proses Y dia kena sampai LPU panjang lagi. Tapi kalau kita tak grab peluang ini, maka kita akan terlepas. Itu sejarah lah mengimbau kenangan saya di peringkat pengurusan. Okey, pada ketika itu saya belum pakai cermin mata. Sebab saya cuba pejam-pejamkan mata kan, mengimbau sejarah kan. Tapi hari ini saya sudah pakai cermin mata, maka saya kena pakai. Tak lambat Okey, tadi ketika melihat video tadi tu, jadi tiba-tiba pengarah ada kata, macam selebriti ni lah kan. So jadi dia, what's up guys. sebab pengarah kan, macam Karut Aming lah, what's up guys kan? Lepas itu bila tengok yang tutup tu, dia macam saya follow tau, walaupun saya dah 5 series ni, saya follow TikTok, dia main-main dengan saya tau. Jadi dah macam apa, Alif Irfan punya kru lah jadi. Kan, faham tu. Okey. Walau bagaimanapun, daripada pembentangan tadi, ada satu yang saya belajar daripada student pada kita. Kita sering tertarik, saya tertarik dan sangat tersentuh apabila digunakan istilah Quran membenarkan sains. Kita selalu guna, kalau kita dengar sesat kalau ceramah pun, sains telah membuktikan apa yang terdapat di dalam Quran. Tetapi apabila hari ini digunakan istilah Quran membenarkan sains, itu adalah istilah yang lebih tepat. Kalau kita lihat secara umum, dia macam tidak membawa apa-apa implikasi. Tapi sebenarnya bagi saya hari ini adalah, terima kasih banyak, saya belajar something pada pagi ini. Quran yang membenarkan sains, bukan sains yang membenarkan Quran. Okey? Terima kasih banyak, alhamdulillah. Jadi dia berkaitan dengan membangun modal insan ini, dia bukan sekelip-mata. Kalau kita guna istilah return on education, maka return on education kalau kita tahu dia akan mengambil masa tidak kurang daripada 20 tahun. Daripada sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti, so tidak kurang daripada 20 tahun. Jadi membangunkan modal insan ini adalah satu proses panjang yang tidak boleh kena alternatif. Maka kita sentiasa belajar berjumpa dengan guru. Jadi bagi para pelajar yang berjaya menamatkan program ini, saya ucapkan tahniah. Percayalah, saya susah tak? Ada rasa nak tarik diri je masa itu? Ada kan? Confirm ada. Kalau tak semua, sebahagian akan rasa macam sekurang-kurangnya akan ada keluhan. Tetapi percayalah, cakap percaya, manisnya selepas ini, selepas you over itu, apa yang you all hafal itu, mungkin yang surrender daripada awal itu, kalau sebelum ini mereka 7 juzuk, mereka tinggalkan program ini, kemungkinan kekal dengan 7 juzuk itu kalau tidak ambil usaha sendiri. Kadang-kadang diri kita ini, jika tidak dipaksa, kita tidak akan capai sesuatu. Kadang-kadang perlu dipaksa untuk capai sesuatu. Okey. Jadi apa program ini, apa yang telah disusun, kerjasama antara USIM dengan MARA ini adalah satu usaha yang bertepatan dengan citra USIM, falsafah USIM, hasrat USIM juga, iaitu kita selalu nak sebut INA kan, integrasi ilmu nakli akli. Jadi salah satu kaedah dia adalah apabila kita blend kan, kita gabungkan dua disiplin ilmu, dua metod belajar, kita gabungkan, maka terbentuklah apa yang dibentangkan. Sedikitlah apa yang kita bentangkan. Untuk makluman semua juga, 2 minggu lepas Datuk NC ketika mesyuarat dalam jawatankuasa pengurusan universiti, saya dalam mesyuarat itu memang ada sebut akan membuat lawatan ke MARA.
Jadi satu mesyuarat pelarasan akan diadakan, dan saya sebut program ini sebab dia memang dekat di hati. Program ini memang dekat di hati saya. Kemudian kemungkinan untuk offer untuk visit marah lagi sekali. Selain saya akan promote Taki ini, ada satu lagi yang saya akan promote, dan kita akan cuba buka kepada pelajar-pelajar daripada fakulti lain. Sebab yang grup first cohort ini fokus kepada hafazan. Memang pemilihan dilakukan oleh Mara sendiri, pemilih daripada MRSM kata saya, MRSM Ulul Albab kata saya, yang dipilih yang mempunyai basic hafazan. Mungkin ada seorang dua je yang tidak ada. Tetapi yang untuk next round yang saya akan cuba bawa adalah konsep yang kita cuba bawa dengan Yayasan Terengganu itu. Kita akan perluaskan supaya memberi kesempatan yang lebih besar, kalau bolehlah. So saya akan bawa dua. Satu adalah Taki ini, satu lagi sijil yang memang menjadi, ini satu lagi program yang sangat dekat di hati saya, walaupun saya bukan bidangnya, saya bukan orang ya. Kawan-kawan yang mana ustaz-ustaz dengan saya masa kami dulu faham dah. Satu sijil turas yang memang menjadi very close to me, tapi saya tak boleh cakap lebih sebab saya bukan bidangnya. Jadi kita bawa yang hafazan satu lagi yang sijil turas. Sijil itu kita boleh buka kepada, jadi selection of student akan lebih ada variety. Sebab nak mencari yang hafazan ni dia sangat spesifik sikit, dia grup yang lebih kecil. Tetapi kalau kita nak buka yang lebih besar sikit, lebih peluang supaya macam saya cakap tadi, untuk mendidik modal insan negara dia agak besar. Dan sijil itu memang telah ada. Alhamdulillah tahun ini saya dah design, dalam proses untuk dapatkan, saya upgrade sikit sijil itu dalam usaha untuk mendapat kelulusan Senate USIM. Mungkin untuk second round sijil Taki ini juga kita susun balik semula sijil ini sehingga diiktiraf oleh Senate. So ada dua yang saya akan cuba usahakan, saya akan cuba convey sijil Taki ini sekurang, walaupun kita tak boleh sebab MKA, at least berbeza dengan sijil-sijil lain yang banyak yang berlaku dekat dianjurkan di USIM ini. Tetapi dua program ini kita akan at least dia mendapat diiktiraf oleh Senate USIM. Mungkin yang ini tidak sempat. Untuk yang second round nanti itu memang dalam pipeline saya yang saya akan usahakan. Saya akan usahakan sedaya mungkin. Okey? Itu nak janji itu tidak kan? Jadi yang saya boleh janjikan, saya usahakan. Nak janji dapat tu saya tak boleh, tetapi saya janji usahakan saya boleh. Saya boleh janji. Okey. Itu tentang INAP. Yang keduanya sedikit nasihat kepada para pelajar lagi. Dia macam nak melepaskan anak kan. Anak-anak saya umur macam ni lah. Dia rasa macam sedih pula nak melepaskan anak-anak kan. Maka menjadilah insan juga akan menjadi doktor, sama ada doktor perubatan ataupun doktor pendidikan. Kalau diteruskan dalam kerjaya ini, maka menjadilah doktor yang baik, doktor yang menyumbang kepada masyarakat, dan kembalikanlah kepada orang kata apa, teruskan usaha ini. Hafazannya macam pengarah kata tadi, jangan berhenti. Kalau tak sahabat saya, ustaz kena betulkan saya, orang yang menghafal Quran ni, kalau dia lupa, maka sambung sendiri. Betul tak? Betul tak? Kalau kita dah hafal satu ayat, satu surah itu, kita tidak boleh lupakan. Betul? Macam tak komited tak jawab. Kan? Betul tak Ustaz? Betul kan? Dengan sengaja. Kalau kita lupakan dengan sengaja. Jadi kalau kita tak nak berlaku lupa dengan sengaja itu, maka baca hari-hari, merajaah hari-hari. Kalau kita tak buat itu, kita terlupa, dia jadi sengaja tak? Kan? Aduh, stop lah. So, itu nasihat sebagai orang tua, kan? Lalu ayah dan saya ni. So, anak saya ada seorang yang cuba, dia sempat tujuh juzuk je. Jadi ayat itulah yang saya dengar. Tak boleh, kakak tak boleh. Okey, bagus. Sangat senang. Jadi, it is good.
Sebab satu, dia menguatkan daya ingatan. Banyaklah ustaz-ustaz pernah cakap menguatkan daya ingatan. Setidak-tidaknya itulah yang membezakan you all daripada doktor-doktor yang lain. Ada ribuan doktor dekat Malaysia ni, you all masuk dalam kelompok yang ada kelebihan dan keunikan yang khusus yang tidak dipunyai oleh doktor-doktor lain. Okey. Seterusnya saya merakamkan penghargaan. Terima kasih. Saya nak sebut satu-satu nama kepada ustaz-ustazah ini. Saya ni jenis visual. Orang visual. Bila orang visual ni sekali pandang tak boleh lari lah. Sekali beri nama belum ingat. Atau orang visual. Saya adalah orang visual. Jadi kalau macam Dr. Ju tadi dulu, Ustaz Wan, Ustaz Irwan, Ustaz, semua disebut. Itu kelemahan saya. Sebab tu saya memang tak sebut nama. Jadi untuk ustaz-ustaz, ustazah, guru-guru yang telah menyumbang bakti, saya yakin usaha yang telah diberikan, ilmu yang telah dikongsikan ini, insya-Allah Allah pandang itu usaha ini. Okey. Untuk marah secara jujurnya, kan bila pakai topik pengurusan kita sebut secara jujur. InsyaAllah saya akan usahakan agar program ini disambung, diteruskan dan disambung untuk kita membuka peluang kepada anak-anak yang lain, para pelajar yang lain pula di masa akan datang, insyaAllah. Maka saya bagi pihak USIM mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak MARA atas tajaan dan kerjasama yang diberikan. Semoga kerjasama yang termeterai ini akan diteruskan pada masa akan datang. Jadi dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis penutup program Tahfiz dan Talaki, yakni Taki USIM MARA 2018-2023. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Asmadi bin Haris atas ucapan perasmian penutup sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan mempersilakan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Hansah bin Burhanuddin, penolong pengarah bahagian penganjuran pelajaran MARA, untuk menyampaikan ucapan. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Asmadi bin Haris, penolong Naib Chancellor Penjanaan Kelestarian Kewangan Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Yang berbahagia Prof Madya Kem Dr. Juliana binti Jumal, Dekan Tamhidi Pusat Tamhidi USIM. Sahabat saya yang berbahagia Puan Roziah binti Jaafar, penolong pegawai ehwal ekonomi bahagian penganjuran pelajaran MARA. Yang berusaha Encik Wan Amir Ludin bin Wan Ishak, penyelaras program Tahfiz dan Talaki. Yang berusaha Puan Zahara binti Zainal Abidin, pegawai penghubung USIM MARA, ahli jawatan kuasa, para peserta program Talaki, dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertama-tamanya saya ingin menyampaikan sebenarnya salam daripada Puan Pengarah saya, Puan Siti Aminah binti Abdul Kadir, pengarah bahagian penganjuran pelajaran MARA, di atas ketidakhadiran beliau pada hari ini. Sepatutnya beliau bersama dengan kita, tapi dimaklumkan beliau mempunyai komitmen hal lain yang telah dia komit awal. So menyebabkan ketidakhadiran pengarah kita pada hari inilah. So ucapan daripada pihak MARA since Dr. Ju dah cakap, Dr. Asmadi pun dah cakap, so saya pun tak ada point dah nak cakap. Sebabnya poin-poin yang diberi itu telah dirungkaikan sebentar tadi. So di peringkat MARA sebenarnya sejujurnya saya dihantar ke mana? Saya dihantar ke sini oleh Puan Pengarah beserta dengan Puan Roziah. Sebenarnya pada 2018 saya merupakan pegawai
program yang dalam program YTP bersama dengan pegawai-pegawai lain. So kita bekerjasama, mesyuarat dengan pegawai-pegawai USIM dan diketuai Dr. Asmadi pada masa itu untuk membincangkan program yang kita usaha sama antara MARA dengan USIM, macam mana nak membantu pelajar-pelajar, especially pelajar-pelajar MRSM Pulau Alba pada masa itulah. Dan terjadinya program ini atas nukilan, atas orang cakap didesign oleh pihak USIM dan dipropose kepada MARA pada masa 2018 lah. So disebabkan itu Puan Pengarah adalah pengarah yang baru di bahagian pengajuan pelajar MARA. So dia mengarahkan saya beserta pegawai YTP untuk datang hadir pada hari ini untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program ini berjaya ataupun tidaklah. So saya akan membuat laporan kepada beliau setelah balik selepas daripada ini untuk memberitahu sedikit berkenaan dengan program yang kita telah jalankan lah. Alright, sekalung penghargaan saya ucapkan kepada Tuan Rumah Pusat Tamhidi USIM kerana berjaya membangunkan program yang cukup bermanfaat. MARA menyambut baik komitmen USIM bagi bersama-sama MARA melahirkan golongan teknokrat Hafiz-Hafizah profesional. Saya yakin dan percaya kalau kita lihat dekat dalam video tadi pun bukan mudah sebenarnya untuk terus mendidik anak-anak MARA dalam keadaan yang serba mencabar pada hari ini. Lebih-lebih lagi kita telah orang cakap berdepan dengan pandemik COVID-19. So bukan setakat institusi sahaja berhadapan dengan masalah. So sama juga di peringkat agensi MARA itu sendiri, dan kami di agensi MARA pada masa lockdown, MARA ataupun bahagian pengajaran pelajaran antara bahagian yang tidak dibenarkan untuk tak berada di rumah, kena kerja pada masa itu sebab kami dilabel sebagai essential service. Sebab kita memberi tajaan, beri makan, minum, allowance hidup kepada pelajar. So nak tak nak bahagian pengajuan pelajar MARA kena kerja. So kalau tanya saya dengan Puan Roziah, kami tak kenal apa arti lockdown, sebab kami diarahkan kerja kan. So nak tak nak kena, dia macam orang cakap pegawai kesihatan. So kita ada lesen besar untuk pergi keluar untuk bekerja pada masa pandemik lah. So saya sangat risau institusi-institusi berhadapan dengan pandemik, dan Alhamdulillah setelah dapat orang cakap pencerahan daripada Ustaz Wan, daripada video-video telah dinyatakan ditunjuk sebentar tadi, nampak usaha USIM yang saya sangat berpuas hati dan sangat bangga boleh beri tepukan kepada USIM di atas tanggungjawab komitmen perempuan-perempuan dan memastikan program ini berjalan dengan lancar dan mencapai objektif yang telah kita gariskan. Secara keseluruhannya MARA sangat berpuas hati dengan pelaksanaan program seperti ini. Untuk para pelajar pula, MARA mengucapkan setinggi-tinggi tahniah di atas kecemerlangan anda semua menamatkan kelas tahfiz dan talaki ini. Mengikut rekod telah pun dinyatakan tadi, saya sebagai pegawai pada masa itu, kita menawarkan kota seramai 30 orang sebenarnya. 20 untuk pelajar MBBS dan 10 orang untuk dental surgery lah. So 20 plus 10, 30. Tapi pada masa itu kita menerima permohonan yang sangat ramai, tetapi tidak melepasi syarat yang telah ditetapkan MARA. So MARA program YTP ni kena pelajar-pelajar bijak lah, kan, pelajar-pelajar yang banyak A-nya. Yang kurang A-nya kita bagi program lain, bukan kita pinggirkan, tak. Sebab MARA ini banyak program-program penajaan. Salah satu program penajaan adalah program YTP untuk pelajar skim pelajar cemerlang, yang pelajar-pelajar 7A dan ke atas. Alright, so pada masa itu ramai permohonan, tapi disebabkan tidak melepasi syarat, kita berjaya untuk rekrut seramai 19 orang. Kita tawarkan 19 orang. So pada masa itu 19 orang itu kita berharap dapat menjalankan pengajian secara jayanya. End up saya dimaklumkan pada 19 orang tinggal 12 orang. So pada masa itu 12 orang. So hari ini yang berjaya menamatkan 10 orang. Tepuk tangan sikit untuk yang berjaya. Terima kasih kepada anda semua. 2 orang itu saya dimaklumkan gagal untuk mendapatkan tempat dekat program kurs perubatan dan pergigian. So beralih kepada penajaan yang lain lah. Alright, bagi pihak MARA, saya dimaklumkan untuk rekod saya setakat ini. Rekod saya setakat ini untuk pelajar MBBS ada 6 orang
dan untuk pelajar dental surgery ada dalam 4 orang. So untuk 5 lelaki dan 5 perempuan, betul ya? Sebab itulah kenapa pengarah menghantar saya, sebab dia cakap you berada pada 2018 itu. Sebenarnya saya sekarang berada di bahagian yang sama, tapi berada dekat unit pengurusan bakat luar negara. Maksudnya saya memantau pelajar-pelajar Tajan Mara di luar negara. So bila dipanggil ke sini, saya terpaksa mengeluarkan segala file-file yang lama untuk study balik kan macam mana program ni tertubuhnya, kena baca balik apa semua. Dan bersama-sama saya orang kuat sebenarnya, Puan Roziah binti Jaafar merupakan pegawai YDP. So itulah saya banyak kempen tu. Kalau nak tanya pasal program-program next punya projek, jangan tanya saya, tanya Puan Roziah. Sebab saya menguruskan pelajar-pelajar tajaan di luar negara. So contoh kalau you all ada rezeki nak menyambung kepakaran, okay? Biasanya kalau doktor-doktor nak menyambung kepakaran ke luar negara kan, ke Ireland, ke UK, Mesir, Jordan, dengan tajaan Mara, insyaAllah you all akan jumpa saya lah sebagai pegawai pemantauan pelajar luar negara. Alright, bagi pihak Mara, terima kasih dan tahniah sekali lagi di atas kerjasama anda semua, especially pelajar-pelajar, untuk bersama-sama menjayakan program yang kita anjurkan, yang Mara gariskan bersama dengan pihak USIM. So saya mendoakan kejayaan para pelajar. Saya yakin habisnya kelas Taki, tapi pengajian belum habis lagi. So you all ada dekat tahun ke-3 atau tahun ke-4 sekarang ya. Sedang tahun ke-5, tahun ke-5. So ada baki pengajian akademik lagi, dan saya mendoakan agar semuanya bergraduasi dengan jayanya, insyaAllah. Manfaatkanlah ilmu-ilmu yang telah dipelajari, kongsikan kepada komuniti agar menjadi aset yang berharga sebagai pelajaran kita setibanya tiada di muka bumi lagi. Dan sebelum saya akhiri saya punya ucapan ini, biasalah pesanan penaja. Bila tajan ini diberi secara pinjaman, pinjaman biasalah saya malas nak cakap benda ni, sebab dia subjek tu orang cakap sensitivity masing-masing lah. Tapi sebagai saya datang sebagai memakai topi penaja, okey, saya yakin anda menerima tajaan pinjaman boleh ubah, betul? So saya merayu sangat, okey, saya merayulah. Jangan abaikan tanggungjawab anda untuk membayar balik pinjaman pelajaran setelah bekerja nanti. Sebab saya nak cakap panjang pun, you all lagi tahu apa orang cakap perihal kalau tak bayar hutang ni, betul tak? So saya mengharapkan sendiri dan saya merayu sebagai wakil penaja untuk at least ada orang cakap rasa tanggungjawab untuk membayar balik hutang pinjaman pelajaran itu. Prosesnya adalah pelajar-pelajar kadang-kadang pelajar tak tahu proses prosedur macam mana. Sebab you all sebagai pelajar Tajan Mara, you berhak untuk mendapat pengurangan bayaran balik. Okey, saya dimaklumkan untuk total pengajian satu semester lebih kurang dalam 16,000 sehingga 25,000. Okey, pelajar dental 25,000 kalau tak silap saya, untuk pelajar medik 16,000. Betul, sebelum ini semasa saya berada di unit pemantauan sekarang, saya tak tahulah sebab saya pernah mendengar isu ini. Saya tak harapnya bukan kelompok anda lah kan, sebab yang bertanya mempertikaikan kenapa yuran pengajian kami lagi mahal berbanding rakan-rakan yang melalui saluran perdana. Adik-adik kena faham, you all adalah pelajar YTP yang melangkau saluran UPU. So kalau pelajar UPU memang dia punya yuran murah, okey, disebut saluran perdana. Tapi you all adalah pelajar YTP yang melangkau UPU, dan program ini kita design bersama dengan pengurusan USIM untuk memastikan anda bergraduasi dengan pengajian Al-Quran dan apa orang cakap talaqi kitab Turah yang kita telah design. So dengan ucapan pesanan penaja tadi, okay, saya akhiri saya punya ucapan ribuan terima kasih sekali lagi kepada pihak Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Moga kerjasama seperti ini dapat diteruskan dengan penambahbaikan yang menyeluruh agar memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Yang saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Tuan Muhammad Hansah bin Burhanuddin atas ucapan sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan penyampaian anugerah peserta terbaik dan penyampaian sijil penghargaan kepada semua peserta program TAKI. Bagi menyempurnakan penyampaian anugerah peserta terbaik program TAKI, majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Asmadi bin Haris diiringi Yang berbahagia Tuan Muhammad Hansah bin Burhanuddin untuk menyampaikan anugerah. Dipersilakan. Anugerah peserta terbaik program TAKI. Penerima anugerah ini diberikan kepada peserta yang telah menunjukkan prestasi hafazan yang sangat baik serta komitmen yang sangat tinggi dalam mengikuti siri kelas hafazan dan talaki. Peserta terbaik lelaki jatuh kepada Muhammad Fauzani bin Ismail. Peserta terbaik perempuan jatuh kepada Nur Syifa Ayuni Muhammad Anwar. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Asmadi Haris dan Tuan Muhammad Hansah kerana sudi menyampaikan anugerah sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan penyampaian sijil penghargaan kepada semua peserta program. Dengan itu, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Madya Kem Dr. Juliana Jumal, Dekan Pusat Tamili diiringi Yang Berbahagia Puan Roziah binti Jaafar, Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi untuk menyampaikan sijil penghargaan dan cenderamata. Dipersilakan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Saudari Nurul Hanan Muhammad Ali. Seterusnya, Saudara Daniel Aiman Rashidi. Seterusnya, Saudara Wan Aizat Arifin Wan Musri. Seterusnya, Saudari Nik Nur Arisha Nik Muhammad Riza. Seterusnya, Saudara Muhammad Zulkarnain bin Abdul Rahim. Seterusnya, Saudari Nurul Alim Muhammad Mahathir. Seterusnya, Saudara Muhammad Fauzani Ismail. Dan yang terakhir, Saudari Nur Syifa Ayuni Muhammad Anwar. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Madya Kem Dr. Juliana binti Jumal dan Yang Berbahagia Puan Roziah binti Jaafar atas penyampaian sijil penghargaan sebentar tadi.
Hadirin sekalian, sebagai tanda terima kasih USIM kepada pihak MARA, majlis dengan ini mempersilakan yang berbahagia Profesor Madya Kem Dr. Juliana binti Jumal, Dekan Pusat Tamidi USIM, untuk menyampaikan cenderamata kepada yang berbahagia Tuan Muhammad Hasan bin Burhanuddin, penolong pengarah bahagian penganjuran pelajaran MARA. Majlis mempersilakan. Seterusnya majlis mohon adekan kekal. Seterusnya majlis menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Asmadi bin Haris untuk menerima cenderamata. Dipersilakan. Jemput Dr. Asmadi. Mohon dekan-dekan sekejap. Kita tertinggal satu nama, minta maaf Kita jemput saudari ini, saudari Anis Azrina. Muhammad Al-Tendi. Terlepas. Jangan nangis Majlis memberikan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Dekan Pusat Tamidi atas penyampaian hadiah sebentar tadi. Hadirin sekalian, syukur Alhamdulillah, berkat keizinannya maka majlis pada pagi ini telah dapat berlangsung dengan sempurna. Tahniah dan syabas juga diucapkan kepada penerima anugerah peserta terbaik dan sekalung penghargaan diberikan kepada semua peserta program ini. Di kesempatan ini, majlis ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak MARA atas kerjasama, sokongan dan dukungan dalam memberi peluang kepada Pusat Tamidi secara khususnya dan USIM secara amnya dalam membentuk dan membangunkan modal insan melalui program TAKI ini. Terima kasih daun keladi khususnya kepada yang berusaha Encik Wan Aminuddin bin Wan Ishak selaku penyelaras program tahfiz dan telaki dalam memastikan segala perancangan program TAKI ini dapat berjalan dengan baik. Dan tidak dilupakan juga kepada mentor-mentor dan ahli jawatan kuasa yang telah memberikan sepenuh komitmen dalam menjayakan program ini. Marilah kita sama-sama berdoa agar program TAKI ini ataupun seumpamanya dapat diteruskan pada masa akan datang dan seterusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ummah. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Redup beringin, tegak berdiri, imbun di bukit jadi tumpuan. Ampunkan kami, mengundur diri, majlis ini kami tangguhkan. Dan sebagai mewakili jawatan kuasa, kami mohon jutaan kemaafan atas sebarang kesilapan dan kekhilapan semasa mengendalikan program pada pagi ini. Sekian saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah selepas ini kita akan ada sesi fotografi. Kat mana lokasinya? Ustaz Ashraf, sesi fotografi dekat mana? Kat mana? Ke depan ni lah, kita susun mesti ya. Okey. So jemput kepada semua untuk mari ke depan untuk sesi fotografi. Okey. Sekejap. 1, 2, 3.
Ada timer ke? Aduh. Kamera boleh dah tahu. Tadi Sekejap. Tak gambar jadi tak? Berapa Syah? Berapa shutter ni? 100? Bila nak habis? Ini belum lagi. Biasa 20. Okey, skema. Skema dulu Okey, apa? Okey. Buka tahfiz. Macam mana muka tak itu? Apa ni? Barakah pula. Okey, Yusuf Barakah. Okey. Seterusnya, okey. Seterusnya. Thumbs up. Bagus. Ini. Okey, Mini Love. Ini lah. Okey, tunjuk Dr. Asmadi. Aduh. Mana tak kenal. Okey, tunjuk penaja pula. Ada Penaja tak masuk lagi. Yang handphone apa saja tangkap. Jangan lagi tu. Jangan lagi tak penting nanti tak apa. Okey, tunjuk penaja. Ambil lagi. Apa sebenarnya? Dia pelajar tiga kan. Pilihlah yang mana nak ambil. Pergi MC. Okey, habis. Okey. Okey, Pandang Junisa. Okey, 1, 2, Apa style Cik Juni? 3. Biasa Style korporat Koprat 1, 2, 3. Okey. Alright. Ada yang lain ke? Mana iPhone? Ada dari S2. Ni Jarak. Tadi cepat ni. Dia perempuan. Dah. Kena buat jadi. Kena banyak. Aizat nak setting dia. Dia dah satu dulu. Okey, 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Freestyle. Okey, buat lagi. Okey. Okey. Alright.